Syafiqah binti Mak Yusof. Nombor matrik saya 22106337. Malaysia dengan keindahan alam semula jadi telah memberikan asas yang kukuh untuk peradaban. Keunikan Malaysia terletak pada kepelbagaian budaya di mana masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Melayu, Cina dan India hidup bersama dalam keadaan yang harmoni. Seni dan budaya tradisional seperti batik, songket dan ukiran kayu turut menyumbang kepada pewarisan budaya yang kaya dan pelbagai. Pertanian dan perdagangan telah menjadi asas utama ekonomi yang membentuk tamadun awal dan memupuk hubungan dengan tamadun seberang laut. Dengan pembangunan moden, Malaysia pada masa kini yang memiliki infrastruktur maju, merangkumi bandaraya yang dinamik dan berteknologi tinggi. Kesemua ini membentuk asas peradaban bagi Malaysia sebagai sebuah negara yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian, mewarisi dan melonjakkan kepribadian negara. Nama saya Erwin Cireje dan nombor matrik saya ialah 2210613994. Salah satu objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti konflik etika utama yang mungkin muncul dalam satu konteks atau situasi tertentu, terutamanya di negara kita yang terdiri daripada kaum yang berbilang. Kajian ini melibatkan analisis yang menyeluruh terhadap nilai-nilai, norma atau prinsip etika yang bertentangan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita untuk mengenal pasti aspek-aspek yang berpotensi dalam mencetuskan konflik. Seterusnya, kajian ini turut mengkaji pengaruh kebebasan media dalam memahami konflik etika serta persepsi terhadap konflik etika pada zaman modernisasi ini. Perkembangan teknologi maklumat dan informasi membolehkan komunikasi secara bebas antara individu, namun ia juga mendatangkan kesan yang negatif sekiranya disalahguna. Kajian ini turut menyelidik impak konflik etika terhadap kesepaduan sosial. Proses ini melibatkan analisis terhadap bagaimana konflik etika dapat mempengaruhi hubungan antara individu, kelompok maupun masyarakat secara lebih luas dalam aspek kehidupan masyarakat. Nama saya Sid Sun Wei, nombor matrik saya 22106454. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India serta kaum yang minoriti seperti Kadazan, Iban dan sebagainya. Keberagaman ini merupakan salah satu ciri khas Malaysia dan hal ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah tempat yang unik dan menarik. Malaysia menjadi suri teladan yang dicontohi oleh negara-negara lain kerana masyarakat dalam hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Namun begitu, di sebalik keharmonian keberagamaan ini terdapat beberapa permasalahan isu dalam konteks etika yang perlu diperhatikan, dipahami, diatasi serta dicegahi agar keharmonian dan perdebatan Malaysia dapat terus berkembang. Permasalahan utama dalam konteks keberagamaan Malaysia adalah bagaimana etika dapat membantu dalam memahami dan menghormati kepelbagaian budaya, agama dan etnik di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai masyarakat terutamanya golongan remaja tidak memahami secara mendalam mengenai keberagamaan etnik, agama dan budaya yang wujud di Malaysia menyebabkan kurangnya penghargaan dan pemahaman. Nama saya Yuzan Anak Edward. Nombor matrik 2210613995. Seterusnya, media mempunyai pengaruh yang kompleks dan mengukur kesannya boleh mencabar. Media mempunyai bentuk dan platform yang berbagai-bagai seperti televisyen, rakayan internet, telefon dan sebagainya. Media mampu mempengaruhi persepsi dan pendapat masyarakat melalui berita palsu atau pandangan yang bias. Media turut membawa impak yang signifikan terhadap budaya popular melalui hiburan, iklan atau trend terkini yang diikuti oleh masyarakat. Penganalisis media memerlukan langkah-langkah yang cermat dan peka. Tambahan pula pengukuran impak konflik etika terhadap kesepaduan sosial data yang komprehensif dan mencukupi daripada sumber yang sesuai. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui soal selidik serta analisis data yang diperoleh dalam bentuk statistik. Data yang komprehensif dapat memberi gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana konflik tersebut mempengaruhi hubungan antara individu dan masyarakat. Nama saya Ming Wei Yang, nombor matrik 22106413. Seterusnya adalah jenis konflik yang sering timbul di Malaysia. Antaranya konflik agama paling tinggi termasuk Islam, Kristian, Hindu dan Budaya. Perbezaan keyakinan, amalan dan nilai moral boleh mencetuskan ketegangan, terutamanya berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan penggunaan simbol keagamaan. Untuk mencapai harmoni dalam keberbahagiaan ini, pemahaman dan dialog antara berbagai kumpulan agama sangat penting. Kedua, konflik budaya sebanyak 23% berbanding konflik agama kerana kesamaan akar budaya dalam masyarakat. Walaupun terdapat perbezaan dalam tradisi dan bahasa, unsur budaya seperti nilai keluarga, hormat terhadap orang tua dan semangat gotong royong membantu memerankan potensi konflik budaya. Sebaliknya, perbezaan dalam keyakinan agama sering mencetuskan ketegangan yang lebih besar di kalangan masyarakat yang berbeza agama. Ketiga, konflik etnik yang paling kurang berbanding agama dan
dalam budaya kerana kesamaan sejarah, bahasa dan budaya di kalangan kumpulan etnik. Integrasi nasional dan semangat satu Malaysia membantu mengurangkan kategori etnik. Sebaliknya, konflik agama dan budaya melibatkan perbezaan dalam nilai dan tradisi boleh mencetuskan pertentangan besar. Pemahaman dan harmoni antara kumpulan di Malaysia penting untuk mencegah konflik. Nama saya Lem Ching Kai, nombor bateri 2210614111. Menurut baca ini, kami mendapati bahawa 98% daripada responden berpendapat bahawa konflik etika amat mempengaruhi kesepadan sosial. 2% daripada responden memberikan pendapatan yang berhenti. Sebab konflik etika amat berpengaruh kerana ia dapat memicu polarisasi dalam masyarakat di mana kelompok-kelompok etnik, agama atau budaya tertentu saling berhadapan. Hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakamanan dan kurangnya kepercayaan antara kelompok, mengakibatkan pembentukan garis-garis pemisah yang bermaksud terbentuknya kesepadan sosial. Dengan ini, konflik etika dapat menciptakan kurangnya rasa keamanan dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok merasa terancam atau tidak dihargai kerana perbezaan etnik, agama atau budaya, hal ini dapat mengakibatkan penurunan rasa keamanan dan kepercayaan di antara anggota masyarakat. Kesepaduan sosial yang terganggu juga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi negara kita. Nama saya Ng Wei Hong. Nombor matrik saya adalah 22106437. Dalam dunia di mana maklumat boleh diakses dengan mudah, media memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi kita. Pendapat majoriti pada 56% menunjukkan bahawa liputan media memang mempunyai pengaruh terhadap konflik etika dan keagamaan. Ini menunjukkan pengiktirafan secara berluas akan kemampuan media membentuk pendapat awam mengenai perkara sensitif ini. Selain itu, 31% responden percaya bahawa pengaruh media dalam situasi ini tidak hanya signifikan tetapi juga sangat berkesan. Ini menyorot bahagian besar dari populasi yang mengakui peranan media dalam memperburuk atau mengedarkan konflik etika dalam masyarakat yang pelbagai ini. Tambah pula, 13% individu mendapati pengaruh media adalah signifikan secara sederhana. Ini menunjukkan pemahaman yang rumit di kalangan setengah responden, mengakui bahawa impaknya tidak selalu ekstrim tetapi tetap penting. Hai, nama saya Ong Su Hong, nombor matrik 2210 dan 1450. Saya akan membenarkan usaha memperburukkan peradaban Malaysia berteraskan keberagamaan. Langkah pertama ialah meningkatkan pendidikan pelbagai budaya disokong oleh 59% responden. Ini melibatkan penambahbaikan kurikulum akal sejajar dengan kepelbagaian budaya dan sejarah negara. Seterusnya, 31 responden menyokong menganjurkan dialog antara budaya membawa persefahaman dan perpaduan dalam masyarakat berbilang budaya. Langkah ketiga melibatkan membangunkan kesedaran etika yang dipilih oleh 8% responden dengan pendekatan holistik terhadap nilai keadilan dan integriti. Walaupun langkah menerapkan tamadun antara kaum dari rumah mendapat sokongan 1%, namun adalah penting untuk membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan beretika melibatkan pengajaran nilai antara kaum dan agama dari peningkat keluarga. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan aspirasi responden dalam membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan harmoni melalui pengukuhan kepelbagaian. Nama saya Nur Hamizah Hanim, nombor matriks 22106333. Saya akan menjelaskan tentang analisis yang diperoleh daripada hasil tinjauan kumpulan kami. Analisis menunjukkan bahawa konflik agama mendominasi mencapai 67%, menunjukkan kompleksiti hubungan antara pelbagai agama yang memerlukan perhatian. Konflik budaya masih relevan pada tahap 24%, menandakan keperluan usaha untuk memastikan harmoni di masyarakat multikultural kita. Namun, yang paling ketara adalah impak besar konflik etika diakui oleh 87% responden dengan 96% kesedaran akan keperluan tindakan segera. Langkah-langkah strategik seperti peningkatan pendidikan pelbagai budaya 59% dan dialog antara budaya 31% dicadangkan untuk memupuk pemahaman dan toleransi terhadap sokongan tinggi untuk usaha bersama membentuk masyarakat yang saling menghormati dan hidup harmoni dalam kepelbagaian. Nama saya Antonio, nombor matrik saya 2210614338 dan saya akan membentangkan kesimpulan.
Konflik agama merupakan isu utama dengan beratus yang tinggi dan ini menyebabkan keributan hubungan antara agama. Konflik budaya juga berkait kerana manusia mempunyai berbeza kaum dan budaya. Kesan konflik etika terhadap keamanan sosial diiktiraf secara meluas oleh majoriti responden tentang kepentingan pengendalian serta-merta adalah sangat tinggi. Berbagai langkah strategik dicadangkan untuk meningkatkan pendidikan bagi berbagai budaya dan dialog antara budaya sebagai usaha memupuk kesepahaman dan toleransi. Responden juga menyokong untuk mengusahakan kolaboratif untuk membentuk masyarakat yang hidup amat menghormati untuk mewujudkan persekitaran yang adil dan bertolak ansur. Hal ini juga menekankan kepentingan perbarisan keperbaraian yang bijak di Malaysia sebagai langkah penting ke arah mencapai masyarakat yang adil, harmoni dan bertolak ansur dengan mengambil tindakan seperti memerdekakan pendidikan dan dialog antara budaya dan diharapkan satu asas dapat diwujudkan untuk bekerjasama dan bersepahaman yang lebih baik di kalangan berbagai kumpulan masyarakat.